Mengikuti berita dari negeri di bawah Bayu, kita bersama Asli Ismail di studio berita TV RTM Kota Kinabalu. Asli, silakan. Terima kasih Afni di Angkasapuri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pengguna yang memohon bekalan air daripada Jabatan Air Sabah perlu mematuhi prosedur yang ditetapkan bagi memastikan bekalan air bersih dapat disalurkan di kawasan masing-masing. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pairing Kitingan berkata, ini termasuk mengisi dan menghantar borang permohonan serta membayar penyambungan paip dan pemasangan meter. Merayu kepada ahli-ahli yang berhormat supaya mengambil berat tentang keperluan untuk membayar sambungan paip dan meter ini untuk membantu pelanggan-pelanggan yang belum membayar ataupun yang masih belum mengisi borang. Beliau berkata kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama Jabatan Air Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Jelasnya setiap kawasan parlimen mempunyai peruntukan tertentu untuk membantu penduduk yang menghadapi masalah, termasuklah bayaran penyambungan bekalan air di kawasan masing-masing. Sehubungan itu, beliau berharap masalah itu dapat diselesaikan segera bagi memastikan penduduk menikmati bekalan air bersih dengan sempurna. Menurut Tan Sri Pairing, pihaknya juga sentiasa menerima teguran dan mengambil langkah-langkah perlu bagi mengatasi masalah bekalan air bersih di negeri ini. Golongan kurang bernasib baik sentiasa mendapat perhatian kerajaan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan dengan penyaluran pelbagai bantuan dan sumbangan kepada golongan tersebut. Ini bagi memastikan rakyat negeri ini dapat menjalani kehidupan yang lebih selesa di samping dapat menikmati suasana Hari Raya dengan penuh gembira. Wakil Rakyat Senalang Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 1,500 orang yang terdiri daripada golongan kurang bernasib baik, anak yatim, balu dan ibu tunggal dalam kawasan Senalang di Dewan Serbaguna Inabah Kamal Sempurna. Beliau percaya bantuan itu dapat meringankan beban golongan berkenaan dalam membuat persiapan Hari Raya dan berharap ianya digunakan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, di Tuaran, majlis sama turut diadakan dengan Ketua UMNO bahagian Tuaran Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf dan Pusat Perlindungan Orang Buta Daerah Tuaran serta beberapa persatuan belia di kawasan tersebut. Menurut Datuk Haji, program seumpama mampu mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri majlis berbuka puasa anjuran pergerakan wanita UMNO bahagian Tuaran di Dewan Kebudayaan Kampung Bolong Baru Tuaran. Sejumlah 3,000 daripada 63,000 hektar tanah terbiar atau tanah komunal berjaya dibangunkan Lembaga Pembangunan Tanah Sabah SLDB menerusi tanaman komersial, kelapa sawit dan getah di Tenem, Keningau dan Beluran. Langkah itu bertujuan untuk membangunkan ekonomi penduduk khususnya di kawasan luar bandar negeri ini. Menurut pengerusi SLDB Datuk Haji Abdul Rahim Ismail, pembangunan perladangan di Sabah penting bagi membantu peneroka dan pekebun kecil tanaman kelapa sawit dan getah. SLDB dengan konsep CSR-nya kita membantu penduduk-penduduk luar bandar. Kalau kawasan di luar bandar, misalkan barangkali kita bantu membina rumah-rumah agama. Ya, kalau di kawasan sebelah pantai timur kita bantu buat surau, masjid dan sebagainya, sekolah. Datuk Haji Abdul Rahim menjelaskan demikian dalam sidang media di Papar selepas melancarkan program Pasar Tani Prasyawal Papar kali ke-11 anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Beliau yakin usaha FAMA ini dapat membantu petani dan peniaga kecil-kecilan memasarkan hasil tanaman terus kepada pengguna. Pasar tani ini mendapat sambutan menggalakkan daripada pengguna dan peniaga dengan menawarkan harga 20% lebih rendah di pasaran. Pasar Tani Prasyawal Papar ini berlangsung selama 2 hari yang berakhir hari ini, dibuka seawal 6 pagi hingga 2 petang. Sempena memperingati peristiwa bersejarah dalam pembentukan Malaysia,
Pelajar sekolah rendah dan menengah di Pelawar menyertai pertandingan melukis poster sempena Hari Malaysia peringkat Negeri Sabah 2015. Pertandingan yang jurung kali diadakan itu dianjurkan bersama Jabatan Pendidikan Sabah, Persekutuan Persatuan Wanita Cina Sabah Society Empowerment dan Economy Development of Sabah, SEED dan Junior Chamber International, JCI Kota Kinabalu. Bercakap dalam satu sidang media di Kota Kinabalu, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Haja Maimunah Sahibul berkata, pertandingan ini diadakan bertujuan menanam semangat cintakan negara dalam kalangan pelajar serta menyemai semangat menghargai kemerdekaan negara. Bagi Persekutuan Persatuan Wanita Cina Sabah dan SEED, pertandingan ini amat penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan dan cintakan negara dalam kalangan generasi muda. I hope the children participate. Yeah, it's very important to get the participations of the children to get their idea from the inner self. Actually, drawing is to put their feelings in the paper. Seeding this idea into the young, so they learn from a very young age how to be patriotic to your country, how to accept your neighbor as brothers and sisters. And together with that spirit, you can actually move towards building a greater nation. Bertemakan Hari Jadi Malaysia, pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Swasta. Tarikh tutup penyertaan pada 28 Ogos 2015. Orang ramai kini boleh mengetahui dengan lebih mendalam sejarah Sabah ketika era penjajahan British melalui buku hasil suntingan Profesor Universiti Melaya Denny Wong Zi Ken dan Kurator Kanan Museum Sabah Stella Motan. Buku bertajuk Diaries of George C. Woolley Volume 1 itu dilancarkan di Museum Sabah Kota Kinabalu. Menurut Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Pang Yok Meng, ketika mewakili Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, penerbitan buku berbentuk diary ini selain memberi manfaat pengetahuan sejarah, ia juga melahirkan penghargaan terhadap perjuangan tokoh-tokoh yang menyumbang kepada pembangunan awal negeri ini. Kalau kita membaca buku ini, kita boleh tahulah suasana, perasaan beliau dan suasana pada lebih 100 tahun sudah ini, dari sekarang. Dari sekarang sudah 500 lebih tahun. Macam mana suasana, keadaan. Dalam buku itu pun ada gambar-gambar, kita tengok macam mana suasana pada masa itu, macam mana kebudayaan orang pada itu, adat-adat orang kita pada itu. Jadi sedikit sebanyak, bila kau membaca buku seperti ini, dia akan bawa kita kembali kepada zaman dulu-dulu. Beliau ditemui media pada majlis pelancaran diary George C. Woolley di Kota Kinabalu. Turut hadir pengarah Jabatan Museum Sabah, Joanna Datuk Kitingan. Orang ramai boleh membeli buku berkenaan dengan harga RM150. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 10 pagi ini, isteri yang di-Pertua Negeri Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni akan menghadiri program lawatan dan penyampaian sumbangan Yayasan Nur Jauhar di Kampung Madang, Kinarut. Seterusnya, pada pukul 11.30 pagi, berlangsungnya lawatan ke tapak Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2015 Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan Jemaah Menteri Kabinet Sabah di Dewan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 6.30 petang, majlis berbuka puasa, sembahyang maghrib dan kenduri doa selamat sempena menyambut bulan Syawal akan diadakan di Istana Negeri Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita desa pagi ini. Seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Afni. Silakan. Terima kasih Asli Ismail.